Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang mengikuti siri FB Live kita yang telah masuk ke siri yang ketiga daripada program yang dianjurkan oleh NGO Ahlus Sunnah wal Jamaah Research Group atau dikenali sebagai ARG untuk menghuraikan isi kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah penjelasan sifat 50 ya. Yang disusun oleh guru saya Al-Fadil Kiai Muhammad Idrus Ramli hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Mohon maaf kepada semua di atas kelewatan kita bermula yang sepatutnya kita jangkakan sekitar jam 10.15 yang lalu kita bermula, tapi kita bermula dalam sekitar jam 10.25, terlambat dalam 10 minit. Saya memohon maaf. Sekarang kita akan pergi kepada ke muka surat 34 ya, iaitu menerangkan hakikat Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini adalah satu pembentangan yang sangat penting kerana di zaman kita ini sudah ada cabaran, sudah ada golongan yang cuba merebut title Ahli Sunnah wal Jamaah itu daripada umat Islam yang berpegang dengan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah, cuba dinafikan. Sebaliknya, ada golongan tertentu yang mereka mendakwa bahawa mereka inilah Ahli Sunnah wal Jamaah yang sebenar. Sebaliknya, majoriti umat Islam dituduh sebagai golongan yang sesat. Apatah lagi ada yang tergamak menuduh majoriti umat Islam ni sebagai golongan yang kafir, terkeluar dari Islam. Jadi al-bayyinatu 'alal mudda'i, beban pembuktian itu ditanggung oleh orang yang mendakwa. Jadi al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, umat Islam yang mengikut manhaj Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan umat Islam yang mengikut manhaj al-Imam Abu Mansur al-Maturidi, kedua-duanya mendakwa Ahli Sunnah wal Jamaah, mengaku Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan kebelakangan ini golongan yang dikenali sebagai Wahabi, atau mereka mungkin lebih selesa mendakwa bahawa mereka adalah golongan Salafi, mereka juga mendakwa bahawa mereka adalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan ada sebahagian daripada mereka dalam masa yang sama mereka mendakwa mereka adalah Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka menuduh al-Asy'ariyah wal Maturidiyah adalah golongan Ahlul Bid'ah wal Hawa, golongan pengikut bid'ah dan juga yang mengikut hawa nafsu. Tapi ada juga sedikit daripada golongan Wahabi yang mungkin atas tujuan untuk berpura-pura, dengan tujuan untuk tidak mau nampak sangat bahawa mereka itu berbeza dengan umat Islam yang lain. Ada sebahagian mereka mengatakan, kami tidak menyesatkan Asy'ariyah, kami menerima Asy'ariyah sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma bukan Asy'ariyah sahaja ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Wahabi pun Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Ya, dia cuba nak memujuk kita lah ya. Ada setengah keras, Asy'ariyah ni sesat, Asy'ariyah ni golongan falsafah, Asy'ariyah ni golongan yang tergelincir daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan Asy'ariyah ni dituduh kafir. Itu yang terus terang. Yang terus terang macam ini agak senang kita boleh berdepan dengan dia berdasarkan hujah-hujah.
Yang agak susah adalah yang jenis berpura-pura, ya, yang bermuka-muka, yang bertaqiyah, yang mana di hadapan kita dia bermulut manis, dia mengatakan Asy'ariyah juga adalah ahli sunnah wal jamaah, tapi bukan Asy'ariyah saja, ya, kami Wahabi pun ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita tidak suka bermuka-muka, ya. Ini beza antara umat Islam, ahli sunnah wal jamaah dengan al-firqul ukhra, firqah-firqah yang lain, adalah pada sudut mengamalkan taqiyah. Walaupun konsep taqiyah ini lebih terkenal, lebih sinonim dengan golongan Syiah, tapi dari segi realiti, golongan apapun yang luar dari ahli sunnah wal jamaah, mereka tidak segan silu untuk mengamalkan taqiyah demi untuk mempertahankan kebatilan mereka. Baikkah ianya Wahabi, baikkah ianya liberal, baikkah ianya Mu'tazilah, baikkah ianya apa sahaja yang luar dari ahli sunnah wal jamaah, mereka ada mengamalkan sikap berpura-pura sebegini. Tapi itu bukan pegangan ahli sunnah wal jamaah, kerana bagi kita sikap berpura-pura demikian itu adalah satu bentuk nifaq, satu bentuk kemunafikan yang tidak sepatutnya diamalkan oleh orang yang Islam, yang mengikut kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersikap nifak sedemikian adalah satu perbuatan yang terkeji. Maka kita katakan dengan terus terang, fahaman Wahabi bukan ahli sunnah wal jamaah. Ya, minta maaf, ya, kalau ada yang nak bermuka-muka, yang kononnya nak berlagak wasati, kononnya dia itu orang yang pertengahan, yang muqtadil. Asy'ariyah pun ahli sunnah juga, Wahabi pun ahli sunnah juga, cuma Wahabi ni dia kasar sikit. Itu adalah sikap yang kita tidak terima. Kita bagi tahu terus terang, maaf, ya, kawan-kawan yang berfahaman Wahabi, fahaman yang kamu anuti itu bukan fahaman ahli sunnah wal jamaah. Sebaliknya ia adalah fahaman Khawarij, ya. InsyaAllah kita akan bentangkan secara khusus nanti tajuk tentang Wahabi ini, bagaimana ulama menilai fahaman ini. Tapi kita pada masa ini hanya lebih memfokuskan kepada menerangkan ahli sunnah wal jamaah. Maknanya kalau ada pun isu Wahabi itu secara kebetulan. Kerana apa? Kerana mereka juga ingin merampas, mereka ingin nak mendakwa mereka ahli sunnah wal jamaah, maka terpaksa kita singgung juga tentang dakwaan palsu mereka ini. Tapi kalau nak betul-betul apakah bukti-bukti bahawa Wahabi bukan ahli sunnah wal jamaah, itu perlu kepada pembentangan yang khusus. Mungkin ada antara saudara-saudari yang rajin, boleh search dalam laman YouTube, yang mana mungkin boleh type Muzakarah Ustaz Zamihan dengan Mufti Wilayah Persekutuan, ya, mantan Mufti Wilayah Persekutuan sekarang ini, tapi pada masa muzakarah berlaku adalah antara Ustaz Dr. Zamihan dengan Dr. Zulkifli Al-Bakri, iaitu Mufti Wilayah Persekutuan. Saya cek dalam YouTube tu, dia ada beberapa siri. Mereka upload tu dalam 7 siri tak silap saya. Boleh cari siri yang kelima. Dalam siri yang kelima itu, ketika itu saya diberi peluang untuk bercakap. Lalu ketika saya menyebutkan tentang golongan Wahabi ini, pengurusi muzakarah, majlis muzakarah itu, iaitu Datuk Wan, macam dia interject lah, dia interrupt dan dia tanya, dia kata, adakah di sisi Ustaz Engku Wahabi ini bukan ahli sunnah wal jamaah? Itu soalan yang ditanyakan oleh beliau, sebagai pengurusi majlis muzakarah itu. Lalu saya jawab dengan terus terang, saya kata bukan di sisi saya. Siapa saya yang nak mengatakan ini ahli sunnah wal jamaah, ini bukan ahli sunnah wal jamaah? Saya katakan bahawa ini adalah pegangan ulama-ulama 4 mazhab, ya, keempat-empat mazhab yang muktabar, iaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan juga Hambali, tidak menkelaskan Wahabi sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Sebaliknya, daripada ciri-ciri perbuatan-perbuatan, pegangan-pegangan, iktikad-iktikad mereka adalah golongan Khawarij. Ya, Khawarij bukan ahli sunnah wal jamaah, tapi kita tidak mengatakan luar dari ahli sunnah wal jamaah itu kafir, tidak. Jangan salah sangka, ya, ustaz ni berani betul mengkafirkan Wahabi. Tidak. Kita hanya mengatakan mereka bukan ahli sunnah wal jamaah, kerana ahli sunnah wal jamaah ni ada ciri-ciri yang kita akan terangkan pada malam ini, insya-Allah. Baik.
Ahli sunnah wal jamaah merupakan istilah yang terbentuk dari 3 kosa kata. Ada 3 komponen. Ahli sunnah wal jamaah itu walaupun kita sebut sepintas lalu begitu saja, ahli sunnah wal jamaah, tetapi ada 3 komponen di situ. Pertama, perkataan ahlun. Yang kedua, perkataan as-sunnah. Dan yang ketiga adalah perkataan al-jamaah. Jadi untuk memahami pengertian ahli sunnah wal jamaah secara utuh, secara mantap, maka perlulah kita memahami pengertian ketiga kosa kata tersebut. Setiap komponen itu ahlun kita kena faham, as-sunnah kita kena faham, dan juga al-jamaah. Lalu kita akan lihat ciri-ciri ini ada atau tidak ada pada golongan yang mendakwa ahli sunnah wal jamaah. Ada tak ciri ini ada pada Asy'ariyah Maturidiyah? Kalau ada ciri-ciri ini, maka terbuktilah mereka adalah ahli sunnah wal jamaah. Ada tak ciri-ciri ini pada golongan Wahabi? Kerana Wahabi juga mendakwa mereka ahli sunnah wal jamaah. Kalau tidak ada ciri-ciri ini, bermakna dakwaan Wahabi, kononnya mereka adalah ahli sunnah wal jamaah, adalah dakwaan yang palsu. Jadi kita jangan terpedaya, terpesona semata-mata dengan slogan dan dakwaan. Kita kena melihat kepada bukti kepada dakwaan. Itu saya katakan tadi, daripada Nabi SAW, al-bayyinatu alal mudda'i. Beban pembuktian itu ditanggung oleh orang yang mendakwa. Jadi kalau kamu mendakwa ahli sunnah wal jamaah, kamu perlu buktikan ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah itu ada pada kamu. Baik. Maka perlu kita fahami pengertian itu baik secara lughawi ataupun secara istilahi. Dari segi bahasanya, apakah pengertian ahlun, apakah pengertian sunnah, apakah pengertian jamaah. Kemudian dari segi istilah, apakah makna ahlun, apakah makna sunnah, dan apakah makna jamaah. Baik. Secara bahasa, perkataan ahlun dahulu. Dalam istilah ini dimaknakan sebagai penganut ataupun pengikut. Ahlun sebenarnya dia ada pelbagai makna. Boleh jadi ahlun dengan makna keluarga pun ada. Ahlul rajuli, keluarga seorang lelaki. Itu merujuk kepada isteri dan anak-anak dia, itu keluarga dia. Ahlun juga boleh bermakna penduduk. Misalnya ahlul jannah, itu adalah penduduk syurga. Tetapi dalam konteks ahlus sunnah wal jamaah, ahlun bermakna pengikut. Misalnya disebut ahlul mazhabi mayyadinu bihi. Ahli sesuatu mazhab, maknanya pengikut sesuatu mazhab adalah orang yang mengikuti mazhab tersebut. Jadi ahlun dalam konteks ahlus sunnah bermakna pengikut, iaitu pengikut sunnah. Baik, sekarang apa dia sunnah? As-sunnah dari segi bahasa bermakna at-tariqah, jalan. Jalan di sini bukan maksudnya jalan raya ataupun kita katakan jalan yang fizikal sebegini, tapi jalan di sini dimaksudkan jalan dalam kehidupan. Baik jalan itu jalan yang bagus ataupun jalan yang buruk, dari segi bahasa dinamakan sunnah. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW pernah menggunakan istilah sunnatan hasanah, dan juga dalam masa yang sama Nabi SAW juga menggunakan istilah sunnatan sayyiatan, sunnah yang baik dan sunnah yang buruk. Kerana sunnah dari segi bahasa bermakna jalan. Jalan dalam kehidupan ini tentulah ada jalan dalam kehidupan yang baik dan ada jalan dalam kehidupan yang buruk. Tetapi kalau dari segi istilah, ia menjadi lebih sempit lagi, iaitu sunnah dari segi istilah diketepikan jalan yang buruk. Sunnah dari segi istilah hanya merujuk kepada jalan yang baik atau disebut sebagai at-tariqatul mardiyah. Misalnya almarhum Kyai Haji Hashim Asy'ari rahimahullah memberikan pengertian sunnah secara bahasa dan istilah dengan mengutip pernyataan Al-Imam Abul Baqa Al-Kafawi sebagaimana yang berikut. Boleh dirujuk dalam kitab susunan beliau, susunan Kyai Hashim Asy'ari, iaitu Risalah Ahli Sunnati wal Jamaah halaman 5. Beliau memetik daripada Al-Imam Abul Baqa Al-Kafawi. As-sunnatu lughatan at-tariqatu walau ghairu mardiyatin. Sunnah dari segi bahasa bermakna jalan, walaupun jalan itu jalan yang tidak diredai. Maknanya jalan yang dari segi agama tak bagus, kita panggil sunnah juga. Jangan rasa pelik Kenapa? Kalau dari segi istilah kan kita sudah terbiasa sunnah itu baik. Bila kita kata jom kita sempena dengan bulan Ramadan Mubarak ni, kita hidupkan sunnah, kita perkasakan sunnah. Jadi bila kata sunnah yang tak baik, macam tak kena. Kerana kita sudah menggunakan perkataan sunnah itu secara istilah.
Padahal kalau dari segi bahasa, sunnah itu boleh jadi sunnah yang tak baik. Sunnah yang daripada sudut agama tidak diredai. Jadi, wa syar'an, sekali dari segi syarak, dia akan jadi sempit. Kalau dari segi bahasa, sunnah, baik pun sunnah, buruk juga sunnah. Tapi kalau dari segi syarak, apa dia? Ismun li tariqatil mardiyatil maslukati fid dini salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ghairuhu mimman huwa alamun fid din kas sahabati radhiyallahu anhum ajma'in liqaulihi sallallahu alaihi wasallam alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Baik. Jadi sunnah dari segi syarak adalah satu nama merujuk kepada jalan yang diredai. Maknanya sudah terpinggir jalan yang buruk, tidak dinamakan sunnah dari segi syarak. Al-maslukati fid din, yang dijalani di dalam agama, dijalani oleh siapa? Salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu sunnah di sini jalan yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au ghairuhu, ataupun oleh yang selain daripada baginda, tapi siapa? Mimman huwa alamun fid din, iaitu orang yang menjadi tokoh di dalam agama, yang menjadi ikutan di dalam agama, seperti kas-sahabati, seperti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kenapa dikatakan sunnah dari segi bahasa jalan yang diredai, yang dijalani oleh Nabi SAW dan para sahabat? Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Wajib kamu itu ikut sunnah saya dan sunnah khulafa'ir rasyidin selepas dari saya. Jadi jelas kalau sunnah Nabi SAW tentulah yang diredai dalam agama. Sunnah khulafa'ir rasyidin yang Nabi suruh ikut kepadanya tentulah adalah yang diredai dalam agama. Kebetulan tadi ada sikit perbincangan dalam grup WhatsApp yang mana berkaitan dengan isu bilangan solat tarawih. Yang ada orang cerita dia solat tarawih 8 rakaat. Jadi ada kawan dia kata kalau ikutkan dalam pengajian dia, minimum nak dikatakan solat tarawih itu 10. Jadi yang itu dia kata saya tak pernah pula dengar 10 ni. Sepanjang puluhan tahun yang saya faham itu adalah 8 rakaat. Jadi sempatlah saya menyelit menjawab. Saya kata kalau ikutkan pendapat jumhur ulama 4 mazhab, majoriti ulama 4 mazhab, salat tarawih yang sempurna adalah 20 rakaat. Jadi kalau campur dengan witir 3 lagi jadi 23 total. 20 tarawih, 3 adalah solat sunat witir. Tetapi ada riwayat, kita kata jumhur, maknanya tidak ijma' lah. Masih ada riwayat dalam mazhab Imam Malik yang berpandangan bahawa solat tarawih adalah 36 rakaat. Campur dengan witir 3 menjadi total 39 rakaat. Walau bagaimanapun pendapat jumhur itu adalah pendapat yang kuat, kerana itu telah disepakati 20 rakaat itu oleh umat Islam semenjak dari sahabat Nabi lagi. Jadi hati-hati. Kita kalau kita katakan kita tidak solat tarawih 20 rakaat, tidak berdosa. Kenapa? Kerana solat ni kan solat sunat. Jangan kita kata tak solat tarawih 20 rakaat lah. Tak solat tarawih langsung. Dari 1 Ramadan sampai 30 Ramadan tak pernah tarawih. Walaupun 2 rakaat sekalipun katakan, tak ada attempt pun nak solat tarawih. Memang dia hanya puasa saja. Puasa wajib kata dia, aku puasa. Tarawih ni sunat aku tak buat kata dia. Aku hanya buat yang wajib saja. Dosa tak dia? Tidak berdosa. Kerana sebagaimana yang kita semua tahu, yang dinamakan sunat ini kalau dilakukan dapat pahala, tapi kalau tidak dilakukan, ditinggalkan, tidak sampai berdosa. Itu cerita daripada sudut orang itu melakukan dia. Tapi daripada sudut mengatakan misalnya kata dia solat tarawih 20 rakaat ni tak betul kata dia, yang betul adalah 8 rakaat, itu berisiko dia berdosa. Kenapa pula? Tadi kalau tak buat tarawih 20 rakaat tak berdosa. Tapi kalau mengatakan salat tarawih 20 rakaat tak betul, itu boleh jadi berdosa. Kenapa? Kerana 20 rakaat itu telah menjadi sunnah khulafa'ur rasyidin.
Daripada zaman sahabat lagi, tarawih itu dilakukan 20 rakaat sehinggalah ke zaman kita min ghairi nakirin. Tidak ada satu orang pun yang mengingkari, mengatakan 20 rakaat itu tidak betul, sehingga datanglah Syekh Nasiruddin Al-Albani membuat bid'ah yang sayyi'ah, iaitu berfatwa mengatakan solat tarawih 8 rakaat lebih daripada 8 rakaat sama seperti solat zuhur 5 rakaat. Ini kan bahaya. Kerana kalau kita salat zuhur 5 rakaat dengan sengaja, dengan terlupa, itu dimaafkan. Kita ingatkan baru 3, kita pun bangkitlah tambah lagi 1. Rupanya dah 4 dah tadi. Bila tambah lagi 1 jadi 5, itu tak sengaja, dimaafkan. Sengaja. Tahu dah 4 rakaat tapi rasa macam syok pula semayang kali ni. Khusyuk satu macam, tambah lagi 1 lah. Itu hukumnya haram. Batal sembahyang macam itu, dan itu dianggap bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang buruk. Kerana sembahyang ini ibadah yang telah ditetapkan bilangan rakaat, maka kita dengan sengaja menambahnya lebih daripada yang ditetapkan itu adalah satu penambahan daripada neraca syarak, adalah penambahan yang dikeji, bercanggah dengan syarak. Jadi kalau dikatakan siapa yang salat tarawih lebih dari 8 rakaat sama seperti orang yang sengaja salat zuhur 5 rakaat, berarti kita telah menuduh seluruh umat Islam daripada zaman sahabat Nabi, daripada satu generasi ke satu generasi, daripada satu generasi ke satu generasi, hatta sampailah ke generasi zaman kita ini. Tuan-puan yang biasa pergi umrah di bulan Ramadan sebelum-sebelum ini, berapa rakaat yang dilakukan di Masjidil Haram? 20 campur witir 23. Berapa rakaat yang dilakukan di Masjid Nabawi? 20 campur witir jadi 23. Jadi seolah-olahnya hanya Syekh Albani seorang saja yang betul. Syekh Albani yang meninggal dunia pada tahun 1990 tahun 1999. Sebab saya balik daripada Syekh Albani di akhir usia dia duduk di Jordan. Saya sempat belajar di Jordan 95 hingga tahun 2000 saya balik. Jadi saya ingat setahun sebelum saya balik ke Jordan, beliau meninggal dunia. Maknanya beliau orang sezaman dengan kita. Takkanlah 1400 tahun lebih umat Islam semuanya berdosa kerana solat tarawih lebih dari 8 rakaat. Hanya kan lepas Syekh Al-Albani datang barulah sebenarnya orang tahu solat sunat tarawih yang sebenar adalah 8 rakaat. Jadi bukan soal melakukan, kan, sunat ini tak dilakukan langsung pun tak berdosa, tapi soal kamu melanggar kesepakatan ataupun sunnah khulafa ar-rasyidin inilah yang merisikokan kamu meletakkan posisi pada posisi yang berdosa kerana melanggar kesepakatan umat. Jadi kalau tak nak buat, malas, silakanlah, tak payah buat langsung pun tak apa, tapi jangan mulut itu celupar membid'ahkan amalan sunnah yang telah disepakati oleh umat Islam semenjak daripada zaman sahabat. Daripada satu generasi ke satu generasi tidak ada yang mengingkari. Tiba-tiba kita pula merasakan macam kita ni mujaddid, macam kita ni mujtahid mutlak, lalu kita memperlekehkan mengatakan amalan umat Islam selama ini tidak betul. Hati-hati. Jadi beza ya. Orang yang tak semayang tarawih langsung mungkin dia tidak ada masalah sebab namanya sunat, cuma tak dapat fadilat lah. Tapi kalau orang yang bising mulut dia mengatakan ini 20 rakaat tak ikut sunnah dan sebagainya, itu sangat-sangat berbahaya. Kerana Nabi SAW berpesan, alaikum bisunnati, satu, ikutlah sunnah saya, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di, dan ikutlah sunnah khulafa'ir rasyidin selepas daripada saya. Dan memang amalan salat tarawih 20 rakaat ini telah diiktiraf oleh khulafa'ir rasyidin sendiri. Wa urfan ma wazaba alaihi muqtadan nabiyyan kana awwaliya. Kalau dari segi syarak tadi jalan yang diredai, yang dijalani di dalam agama, iaitu yang dijalani oleh Rasulullah SAW atau selain daripada baginda, daripada yang menjadi ikutan dalam agama seperti para sahabat, berdasarkan hadis alaikum bisunnati, wajib kamu itu ikut sunnah saya, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di, dan wajib juga kamu ikut sunnah khulafa'ir rasyidin selepas dari saya. Wa urfan, dari segi kebiasaan, sunnah ini merujuk kepada ma wazaba alaihi muqtadan nabiyyan kana awwaliya. Dari segi tradisi, sunnah ini adalah sesuatu yang ditekuni oleh seseorang yang menjadi ikutan. Baik yang menjadi ikutan itu adalah seorang nabi maupun seorang wali. Jadi dikatakan sunnah. Dari segi uruf lah, dari segi kebiasaan penggunaan. Baik, selesai ya. Selesai ahlun, selesai juga
apa tu sunnah, dan sekarang ni kita pergi kepada al-jamaah. Kata al-jamaah secara bahasa adalah sekumpulan apa sahaja dan jumlahnya banyak. Jamaah ini merujuk kepada adadu kulli syai'in wa kasratuhu, bilangan sesuatu ataupun banyaknya sesuatu itu. Jadi kata al-jamaah secara bahasa adalah pada erti sesuatu yang memenuhi dua hal. Dari segi bahasa, dikatakan jamaah itu ialah satu benda yang berkumpul dan jumlahnya banyak. Kemudian kata al-jamaah secara terminologi adalah generasi sahabat, tabi'in dan generasi sesudahnya yang mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks ini, Al-Imam Abdul Ghani Al-Ghunaimi Al-Maidani telah berkata, tengok, kita lihat kalau dari segi bahasa mudah saja, adadu kulli syai'in wa kasratuhu. Dia nama jamaah lah, bilangan setiap sesuatu dan banyaknya sesuatu itu dinamakan jamaah. Tapi kalau dari segi terminologi, ini yang kita concern dari segi istilah, sebab kita nak mengenal pasti yang golongan yang dikatakan ahli sunnah wal jamaah, sebab kita nak menjadi sebahagian daripada mereka. Ialah generasi sahabat, tabi'in dan generasi sesudahnya yang mengikuti ajaran Nabi SAW. Cuba lihat ya kata-kata Al-Imam Abdul Ghani Al-Ghunaimi Al-Maidani rahimahullah. Beliau berkata, wa ahlil jama'ati minas sahabati wat tabi'ina wa man ba'dahum minal muttabi'ina lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Adalah ahlu jamaah itu daripada kalangan para sahabat dan juga tabi'in, murid-murid kepada sahabat Nabi, dan orang-orang yang selepas daripada mereka yang mengikut kepada jalan Nabi SAW. Wal muradu bi tariqi ahli sunnati wal jamaah ma kana alaihi Nabi SAW wa ashabuhul kiram. Yang dikenaki dengan jalan ahli sunnah wal jamaah adalah jalan yang di atasnya lah Nabi SAW berjalan dan para sahabat yang mulia. Wa huwa ma dalla alaihi sawadul a'zam minal muslimin. Dan jalan inilah yang ditunjukkan ke atasnya oleh majoriti umat Islam fi kulli zamanin, pada setiap zaman. Wa humul jama'atu wa ta'ifatu zahiruna 'alal haqq wal firqatun najiyatu min 73. Dan mereka adalah al-jamaah, iaitu golongan yang sentiasa mempertahankan kebenaran, dan inilah firqah najiyah, golongan yang selamat daripada 73 pecahan umat Islam. Baik. Jadi huraian di atas membawa kesimpulan bahawa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang mengikuti ajaran yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan tabi'in serta generasi penerus mereka yang terdiri dari golongan terbesar umat Islam dalam setiap masa. Golongan tersebut layak disebut dengan nama Al-Jamaah, dan merekalah kelompok yang menang dalam memperjuangkan kebenaran dan golongan yang selamat di antara 73 golongan umat Islam yang ada. Baik. Jadi itu dari segi konsep hakikat ahli sunnah wal jamaah. Tapi dari segi nama tu, bila datang nama ni? Sebab orang kadang kata, ada ke nama ahli sunnah wal jamaah di zaman Nabi SAW? Jadi kita nak tahu bagaimana lahirnya nama ahli sunnah wal jamaah. Tadi dari segi ertinya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin rasyidin dan seterusnya. Tetapi dari segi kelahiran nama ni, ahli sunnah wal jamaah ni bila lahir? Baik. Berdasarkan riwayat-riwayat yang ada, setelah terjadinya fitnah di sini bukan bererti tuduhan palsu ya. Kadang-kadang orang kita dia kata al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Dia faham fitnah di situ makna tuduhan palsu. Jangan fitnah saya. Fitnah ni lebih buruk daripada membunuh. Bukan itu maksud fitnah di sini. Fitnah yang dimaksudkan di sini adalah konflik antara umat Islam. Permusuhan, bahkan sampai membunuh antara umat Islam. Itu yang dimaksudkan dengan fitnah di sini. Bukan fitnah dengan bahasa Melayu yang membawa maksud false accusation, tuduhan palsu. Tapi kadang-kadang orang kita ni terbalik pula, benda yang betul yang dikatakan fitnah. Oh, jangan mudah-mudah nak fitnah ya. Nanti kamu merangkak di hari kiamat nak cari dia. Padahal
yang kita sebut itu sudah ada bukti, lalu dia tuduh sebagai fitnah, maka menuduh fitnah kepada benda yang betul itulah sebenarnya fitnah dari segi bahasa Melayunya. Maknanya dia membuat satu tuduhan yang palsu. Dia kata ni fitnah semua ni, padahal benda itu betul, ada bukti. Jadi tapi bukan itu yang dimaksudkan fitnah di sini, bukan maksudnya false accusation, tuduhan palsu, bukan, tetapi adalah perbalahan, pertikaian, membunuh sesama umat Islam yang berlaku pada masa Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Bahkan Khalifah Uthman sendiri radhiyallahu anhu kan mati kerana dibunuh oleh pemberontak pada masa itu. Sebab itulah kita selalu berpesan kepada umat Islam, kalaupun kita tidak bersetuju dengan pemerintah kita atas apa yang pemerintah kita lakukan, mungkin langkah-langkah yang dibuat oleh pemerintah kita tak setuju, tapi jangan sampai membawa kepada pemberontakan. Mengkritik, menegur silakan, tapi kalau sampai mengangkat senjata misalnya, sebagaimana yang berlaku di negara Arab atas nama di Arab Spring, Spring ni boleh banyak makna. Spring boleh dengan makna bangkit, bangun. Spring juga boleh makna musim bunga. Betul lah, musim bunga. Autumn, dia ada summer, winter, autumn dengan spring. Spring kalau tak silap saya itu maknanya musim bunga. Jadi seolahnya indahlah kan musim bunga, tetapi yang berlaku sebaliknya, dia jadi macam di Arab winter, dia jadi musim sejuk. Kerana apa? Kerana selepas berlakunya di negara Arab ni masing-masing angkat senjata, keadaan yang berlaku di negara mereka far worse, lebih teruk daripada sebelum mereka itu bangkit memberontak melawan pemerintah masing-masing. Dan ini memang dilarang oleh Nabi SAW, kerana apabila ditanya oleh sahabat baginda Sayyiduna Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu, Nabi SAW menceritakan akan ada umarak. Umarak maknanya pemimpin-pemimpin lah, pemerintah-pemerintah. Qulubuhum qulubus syayatin. Hati-hati mereka adalah hati-hati syaitan. Maknanya pemimpin-pemimpin yang jahat. Tapi apabila ditanya oleh Sayyidina Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu, apa yang baginda suruh perintahkan saya kalau saya bertemu dengan keadaan yang demikian, diperintah oleh pemerintah yang jahat, lalu Nabi SAW berpesan, as-sam'u wa ta'ah, hendaklah kamu dengar dan hendaklah kamu taat. Yang ini kita kena faham. Bukan dengar dan taat itu bermakna kita redha dengan kezaliman, kerana ar-ridha bil maksiyah. Kezaliman itu satu bentuk maksiat. Kalau kita redha dengan kezaliman, maknanya kita terlibat dengan kezaliman, kita juga menanggung dosa. Redha dengan kezaliman tidak boleh. Tetapi bukan bererti bila kita tidak redha dengan kezaliman, maka kita dapat lesen untuk memberontak, angkat senjata dan sebagainya. Kerana itu dilarang oleh Nabi SAW. Para ulama' menilai larangan Nabi SAW ini sebagai menolak kemudaratan yang lebih besar. Kerana memang duduk di bawah pemerintah yang zalim itu mudarat, tetapi mengangkat senjata cuba menggulingkan pemerintah yang zalim dengan kekerasan itu akan membawa mudarat yang lebih besar. Jadi ini bukan teori semata-mata. Kita lihat apa yang berlaku di negara-negara Arab selepas Arab Spring, di Iraq, di Suria dan sebagainya. Keadaan memang menjadi lebih teruk dengan ratusan ribu umat Islam yang terbunuh dan jutaan umat Islam yang menjadi pelarian ke luar negara dan sebahagiannya terpaksa menjadi pelarian ke negara-negara bukan Islam. Ini mudarat yang jauh lebih teruk berbanding ketika mereka tidak memberontak. Jadi kita kena faham bahawa kalau nak dikatakan macam mana kita tak lawan, Ustaz, ini pemerintah ni zalim, seawal-awal pemerintah Islam yang digulingkan dengan alasan dia memerintah secara zalim, dengan alasan dia mengamalkan kronisme, nepotisme dan sebagainya, adalah sahabat baginda yang mulia. Salah seorang daripada Khulafa' ar-Rasyidin, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, ahadul mubasysyirin bil jannah. Salah seorang yang dijamin masuk syurga pun boleh terpalit dengan tuduhan zalim, kronisme, nepotisme sehingga sampai dibunuh ketika beliau sedang membaca Al-Quran. Maka jangan kita itu sekali-kali terpesona dengan seruan untuk mengangkat senjata melawan pemerintah. Jangan. Kita, kalau kita pasti apa yang pemerintah buat itu zalim, tidak mengikut syariat,
kita kena yang pertama benci kepada kezaliman itu, dan yang kedua adalah kalau kita mampu menjalankan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Kerana jihad yang besar adalah berkata dengan perkataan yang benar di hadapan pemerintah yang zalim, tapi bukan dengan cara mengangkat senjata. Kita lihat ulama-ulama kita yang muktabar, imam-imam mazhab kita pun tidak menyeru pada umat Islam untuk mengangkat senjata, walaupun di zaman mereka juga mereka diuji dengan kezaliman pemerintah. Jadi kita ambil pengajaran di situ. Itu namanya fitnah. Jadi pada masa Khalifah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, kemudian aliran-aliran yang menyimpang dari ajaran Islam yang murni dan asli bermunculan satu demi satu, seperti aliran Khawarij, Murji'ah, Sabaiyah daripada golongan Syiah, Qadariyah. Maka pada akhir period generasi Nabi, pada akhir period generasi sahabat Nabi radhiyallahu anhum, istilah ahli sunnah wal jamaah mula diperbincangkan dan dipopularkan sebagai nama bagi kaum muslimin yang masih berpegang teguh dengan ajaran Islam yang murni, dan mereka tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran baru yang keluar dari mainstream, daripada apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Hal ini dapat kita buktikan dengan memerhatikan beberapa riwayat yang menyebutkan istilah ahli sunnah wal jamaah yang diriwayat oleh para sahabat sendiri, tapi daripada generasi yang junior, Sirarus Sahabah, seperti Sayyidina Abdullah ibn Abbas, Sayyidina Abdullah ibn Umar, dan juga Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum ajma'in. Maknanya nama itu muncul kemudian. Jadi sebab itulah saya ada buat 2 posting baru-baru ini berkaitan dengan melabel. Sebab kadang-kadang mereka tapi double standard juga. Mereka kalau time mereka melabelkan orang, tak ingat. Dilabelkan kita ahli bid'ah, dilabelkan kita ni capaliyun, dilabelkan kita ini kuburiyun, penyembah kubur, dilabelkan kita ni bahkan auzubillah musyrikun, orang musyrik. Itu dia tak ingat, dia labelkan orang. Cuma kita sebut sepatah je, kamu ni Wahabi. Wah, terus dia marah jadi Incredible Hulk dia. Koyak baju seolahnya begitulah. Marah dia, apa ni suka melabel orang, asalkan berbeza pandangan je terus dilabel Wahabi. Tadi kamu label orang dengan label-label yang teruk, ahli bid'ah, ahli syirik, ahli penyembah kubur, ahli letak capal atas kepala. Okey je. Tapi hanya kami akan tanya kamu ni Wahabi kah? Kamu terus marah. Tak baik melabel kononnya. Jadi bukan isu tak baik melabel. Melabel itu baik sebenarnya. Saya letak pun gambar banyak tin-tin yang katanya dikoyakkan labelnya oleh kanak-kanak. Kan susah kita. Mana satu sardin, mana satu kari ayam, mana satu daging. Sebab label tak ada. Jadi label tu bagus. Kerana label ini membantu kita mengenal. Sebab itu dalam Al-Quran Allah labelkan ada yang namanya kafirin, ada namanya mukminin, ada namanya munafiqin, ada namanya muttaqin, ada namanya solihin, ada namanya tawabin dan sebagainya. Itu Al-Quran sendiri melabel. Kemudian begitu juga hadis Nabi SAW. Nabi pernah melabel misalnya orang yang mendustakan takdir. Nabi labelkan sebagai majusi. Diriwayatkan daripada Nabi SAW, baginda menyebutkan majus hadhil ummati al-mukadzibu nabil aqdar. Majusi umat ini adalah yang mendustakan takdir. Majusi itu label dia. Jadi para ulama jelas melabel. Yang dilabelkan sebagai Syiah, Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah dan sebagainya, supaya kita menjauhi dan diberi label yang baik kepada umat Islam yang istiqamah berpegang dengan ajaran Nabi SAW dengan label ahli sunnah wal jamaah. Jadi tak ada masalah kalau label tu datang kemudian sedikit, tetapi tujuannya adalah supaya kita dapat membeza-bezakan. Yang tak bagus adalah salah label. Salah label memang tak bagus. Contohlah misalnya kita beli teringin nak makan misalnya sardin. Kita pun pergi ke kedai nak beli sardin, kita tengok labelnya sardin, buat balik ke rumah, buka-buka tin bilis pula. Tu kan tak bagus sebab namanya salah label. Tapi bukan salah tengok, yang salah tengok tu
isteri dia suruh beli kari ayam katanya. Saya baca dalam Facebook lah, wallahu a'lam betul tak betul. Orang sebelah Setiawangsa, Wangsa Maju ni juga dia post dalam Facebook. Dia kata tak pasal-pasal, dia kata kena maki dengan bini dia tu. Sebab isteri dia suruh dia beli kari ayam. Dia buat balik, memang tin tu cantik lah, ada gambar ayam. Tapi bukan isinya ayam, isinya sardin cap ayam. Mungkin lah, wallahualam dia ni mungkin tak biasa beli barang di kedai agaknya. Bila time PKP ni hanya ketua keluarga saja dibenarkan keluar, seorang saja keluar, jadi suami keluar, tak biasa beli. Bila isteri kata beli ayam dalam tin, dia tengok gambar ayam, dia terus angkut, padahal isinya sardin. Tulis itu sardin, cuma sardin cap ayam. Tu yang diceritakan dalam Facebook. Saya terbaca, saya join grup Facebook orang Wangsa Maju dan juga Keramat dan Setiawangsa. Kadang lucu juga perkongsian pengalaman mereka. Yang penting, yang tak bagus tu adalah salah label. Kalau isinya lain, dilabelkan lain tu tak bagus. Macam yang dilakukan oleh Wahabi. Wahabi yang suka melabel orang dengan pelbagai label yang tak bagus. Misalnya, mereka labelkan kita ni sebagai kuburiyun dengan maksud penyembah kubur. Itu sebenarnya label yang sangat buruk. Kerana menyembah kubur tu hukumnya kafir, syirik. Tetapi kita sebenarnya bukan penyembah kubur. Itu besok kita akan huraikan lagi. Kita adalah penziarah kubur. Jadi besok insya-Allah kita akan sambung lagi kitab penziarah kubur, bukan penyembah kubur. Besok insya-Allah kita start pukul 10 pagi lah. Sebelum ni kita target pukul 9, tapi agak macam tergesa-gesa. 10 pagi besok insya-Allah kita akan mula kita syarahkan kitab penziarah kubur itu. Kita akan sambung perbincangan di situ. Jadi tak bagus tu adalah salah label. Jadi ada orang tanya saya baru ni dalam ruangan komen, dia kata boleh ke kita melabel orang Wahabi ni sebagai Wahabiul ataupun Salafi? Boleh ke melabelkan orang-orang Wahabi sebagai Wahabiul dan Salafi? Jadi saya kata kalau dilabelkan Wahabiul tu, wallahualam lah, kalau pandangan saya macam ada elemen mengejek, ada elemen menghina dia. Kan biul ni macam otak tak betul kan. Jadi macam tak cantik lah. Tapi kalau Salafi dengan konteks bermakna mereka konteks bahasa utara, Salafi ni bermakna salah jalan. Pi kan pergi. Kan orang utara kata pi, hang nak pi mana? Ataupun pi mai tang tu. Jadi saya faham pi ni bahasa utara adalah bermakna pergi. Jadi kadang-kadang kawan kita di utara dia cakap macam tu lah. Depa ni ustaz, depa bukan Salafi. Salafi makna pengikut salaf. Depa ni Salafi. Salafi maknanya salah jalan. Jadi bagi saya okeylah. Label tu menerangkanlah apa yang berlaku kepada golongan Salafi. Golongan yang mendakwa Salafi, mereka salah jalan. Dan mereka nak mengikut sunnah Nabi SAW, tapi jalan mereka rupanya bercanggah dengan jalan yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi tak mestinya berbeza pandangan dengan kita Wahabi. Bukan kita kata asal berbeza Wahabi, tidak. Saya pernah sebutkan, yang berbeza dengan kita ni boleh jadi masih ahli sunnah wal jamaah. Banyak kita berbeza dengan mazhab Hanafi misalnya. Jadi saya biasa jumpa orang yang kita kata, kenapa dia qomat pun disebut 2 kali? Kan kita kalau qomat sekali-sekali je, Allah Akbar, syahada la ilaha illallah, syahada anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa dia qomat? Dia macam azan juga 2 kali. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ni kan qomat. Jadi kawan kata, itu memang tu mazhab Hanafi, bukan Wahabi. Jadi tak semua yang berbeza dengan kita tu Wahabi. Boleh jadi dia Hanafi, boleh jadi dia Maliki, boleh jadi dia Hambali, masih ahli sunnah wal jamaah. Dan boleh jadi dia keluar dari ahli sunnah wal jamaah, maka dia berbeza dengan kita, tapi dia bukan Wahabi. Syiah misalnya, kenapa dia sembahyang letak batu macam tu? Wahabi? Tidak. Wahabi tak sembahyang letak batu macam tu. Yang sembahyang letak batu tu, itu Syiah. Kononnya itu batu tu dibuat daripada tanah di Karbala, dan itu bid'ah sayyi'ah. Jadi boleh jadi yang berbeza dengan kita tu liberal, boleh jadi yang berbeza dengan kita tu Qadiani, boleh jadi yang berbeza dengan kita tu adalah pengikut Ayapin. Jadi tak semua yang berbeza dengan kita tu adalah
Wahabi. Jadi Wahabi ataupun kawan-kawan yang terpengaruh dengan Wahabi, jangan sensitif sangatlah ya. Ada tempat-tempat kita berbeza, dan masih banyak lagi sebenarnya antara Ahlussunnah wal Jamaah dan Wahabi yang sama. Jadi kita berharaplah ya, kawan-kawan yang sudah terpengaruh dengan Wahabi ini, sooner or later dia akan kembali kepada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, kerana perbezaan antara Ahlussunnah wal Jamaah dan Wahabi ini tidak seteruk misalnya perbezaan antara Ahlussunnah wal Jamaah dan Syiah misalnya. Itu pun kita masih harapkan saudara-saudara kita yang berfahaman Syiah itu akhirnya dapat hidayah kembali pada Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi agak sukar sedikit kerana perbezaan tu banyak. Berbeza dengan Wahabi, perbezaan tu ada, bahkan ada benda-benda yang fundamental antara kita dan mereka, tetapi masih banyak persamaan. Jadi oleh itu, dengan dialog yang baik, dengan hujah yang bagus, mungkin sebahagian daripada mereka mahu kembali kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Dan saya secara pribadi memang saya telah jumpa beberapa orang yang secara direct dia mengaku dahulu dia memang pernah terpengaruh dengan fahaman Wahabi, tapi oleh sebab-sebab tertentu dia kembali ke pangkuan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ada masa mungkin saya pun nak kongsikan. Yang ni dia share dalam Messenger, dia share dalam Messenger. Dan dia mengaku dia memang dulu pernah terpengaruh dengan fahaman Wahabi, dan dia cerita kenapa akhirnya dia berubah. InsyaAllah lah kalau sempat nanti saya dah minta izin dengan dia, nanti saya akan print screen sikit-sikit yang mana perlu dan saya kongsikan. Menarik ya, pengalaman orang yang dulu pernah terpengaruh, kemudian Alhamdulillah Allah kurniakan hidayah kembali ke pangkuan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kita pelik, na'udzubillah, yang dahulu zahirnya seperti Ahlussunnah wal Jamaah, sehari dua ni pula jadi seperti Wahabi baru nak up itu na'udzubillah, sampai terbalik kod macam tu. Tapi yang dulu Wahabi kembali pada Ahlussunnah wal Jamaah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi lihat ya, kita lajak sedikit kerana kita mula agak lewat tadi pukul 10.25, maka insya-Allah dalam sekitar 11.25 juga kita akan berhenti. Dalam hal tersebut, sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulihi ta'ala yauma tubayyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, surah Ali Imran ayat 106. Fa ammal ladzina yaddat wujuhuhum fa ahlus sunnati wal jamaah wa ulul ilmi, wa ammal ladzina swaddat wujuhuhum fa ahlul bid'ah wad dalalah. Jadi sudah ada istilah Ahlussunnah wal Jamaah ini, telah ada di zaman sahabat lagi, tapi sirarus sahabah, iaitu al-Imam Sayyidina Abdullah bin Abbas sendiri ketika mentafsirkan ayat ini menggunakan istilah Ahlussunnah wal Jamaah. Muhammad Musa bertanya, benarkah Ibn Taymiyah bertaubat sebelum meninggal? Ia ada riwayat demikian dalam kitab Ad-Durarul Kaminah fil A'yanil Mi'atis Saminah, atau lebih kurang begitulah tajuk kitab Ad-Durarul Kaminah fi A'yanil Al-Mi'atis Saminah, lebih kurang begitulah tokoh-tokoh mutiara-mutiara yang ada pada kurun ke-8 Hijriyah, dan disusun oleh, kalau tidak silap saya, Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Beliau memang ada mencatatkan kisah taubatnya Ibn Taymiyah daripada pegangan-pegangan yang melanggar ijma'. Sebab itulah saya katakan dalam kes Al-Imam Ibn Taymiyah ini, jangan kita sibuk sangat nak mempertikaikan diri peribadi beliau. Dia ni macam mana, adakah bertaubat ke tak bertaubat. Sebab ada yang mengatakan selepas bertaubat itu masih buat lagi, masih kembali kepada fahaman yang bercanggah dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi kan yang senang kita husnuzan saja, boleh jadi dia bertaubat dan dia istiqamah di atas taubat dia. Jadi tak perlu setengah. Saya perhatikan sahabat-sahabat kita yang nak mempertahankan Ahlussunnah wal Jamaah sampai ke peringkat nak menyuruh orang kata Ibn Taymiyah ni kafir. Bahkan marah kalau kita kata Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, tak boleh kata rahimahullah kepada dia tu kafir. Jangan sampai ke peringkat itu, kerana kita tidak hidup sezaman dengan dia.
Memang ada ulama-ulama silam yang sangat keras di dalam menentang Ibn Taymiyah, bahkan menganggap Ibn Taymiyah ini orang yang sesat dan seumpama dengannya. Tetapi mereka ni orang-orang yang alim, yang sezaman, jadi masing-masing ada hujah, mereka boleh menjawab di hadapan Allah Subhanahu Taala nanti. Adapun kita yang bukan alim, memadailah kita tahu mana antara fatwa Ibn Taymiyah ni yang bercanggah dengan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah untuk kita jauhi, ya. Tetapi diri peribadi dia kita serah kepada Allah Ta'ala. Kalau dia bertaubat, Allah terima, selesai. Kalaupun dia misalnya selepas bertaubat pun kembali kepada pegangan yang salah, itu kan bukan urusan kita. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu yaf'alun. Itu adalah golongan yang telah lalu, kamu tidak ditanyakan laha ma kasabat, bagi golongan itu apa yang mereka lakukan, walakum ma kasabtum, dan bagi kamu apa yang kamu usahakan, wala tus'aluna amma kanu yaf'alun, kamu tidak akan ditanya tentang apa yang dilakukan oleh golongan yang dahulu daripada kamu. Kita nanti akan ditanya tentang golongan yang datang selepas daripada kita, generasi yang kita didik ini. Kalau kita mencuaikan mereka, kita akan ditanya, kenapa kamu tak didik anak kamu, kenapa kamu tidak bentuk anak kamu sehingga dia menjadi rosak, menjadi terpengaruh dengan fahaman-fahaman yang sesat. Itu kita akan ditanya. Tapi yang dahulu daripada kita tak akan ditanya. Jadi tak perlulah kita sampai nak pergi mengkafirkan ulama-ulama silam, walaupun dia itu tidak satu pandangan, satu pegangan dengan kita, tak perlu. Yang penting kita tahu, ini fatwa daripada dia, tak kena dengan Quran dan Sunnah, maka tak boleh pegang. Ini fatwa dia, melanggar ijma', tak boleh pegang. Cukup dianya, wallahu alam, ada riwayat mengatakan dia bertaubat, moga-moga dia itu istiqamah di atas taubatnya, makanya dosa-dosanya diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu kita nak pergi sampai ke tahap menyerang diri peribadi beliau, memadai kita itu mengkritik fatwa-fatwa yang bercanggah dengan Quran, Sunnah dan juga ijma', ya, para ulama. Jadi kalau istilah Ahlussunnah wal Jamaah itu memang itu sudah digunakan oleh sigharus sahabah, sahabat-sahabat yang junior. Pada masa generasi tabi'in, saya tak terjemah lagi tadi. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala pada hari yang pada waktu itu ada muka yang putih berseri dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang wajahnya putih berseri, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, adalah pengikut Ahlussunnah wal Jamaah dan orang-orang yang berilmu. Sedangkan orang-orang yang wajahnya hitam muram itu adalah pengikut bid'ah dan kesesatan. Tapi masalahnya sekarang Wahabi mendakwa kita ni, kita Asy'ariyah ni yang sesat, kata dia. Kita Asy'ariyah ni yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang Ahlussunnah wal Jamaah tu dia. Itu yang kita perlukan kepada pengajian ini, supaya tidak berpada dengan sekadar dakwaan. Ya, kalau nak mendakwa, semua orang boleh mendakwa, tapi buktinya mana? Jadi itulah yang kita nak buktikan, bahawa majoriti umat Islam Asy'ariyah Maturidiyah itu, mereka lah hakikatnya adalah Ahlussunnah wal Jamaah, dan bukannya golongan yang mengaku salafi tetapi membawa manhaj yang bercanggah dengan manhaj salaf, ya. Baik. Maka pada masa generasi tabi'in dan ulama salaf sesudahnya, istilah Ahlussunnah wal Jamaah semakin popular dan perbincangkan oleh ulama-ulama terkemudian, ya. Ulama-ulama terkemuka seperti Khalifah yang soleh Umar bin Abdul Aziz, Al-Imam Al-Hasan bin Yasar Al-Basri, Al-Imam Muhammad bin Sirin, Al-Imam Sufyan bin Sa'id As-Sauri, Al-Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki dan lain-lain. Mana bila istilah tu dah digunakan oleh para sahabat Nabi, ulama-ulama yang datang kemudian pun menggunakan istilah yang sama. Istilah tu tak masalah lah. Misalnya orang kata, kenapa Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah? Kenapa tak kata Ahlussunnah wal Jamaah tu mengikut Nabi? Memanglah hasalnya begitu. Ahlussunnah wal Jamaah ni sebenarnya ikut sunnah Nabi. Tapi bila dah ada bermacam-macam firqah, masing-masing mengaku ikut Nabi. Syiah mengaku ikut Nabi, Khawarij mengaku ikut Nabi, Mu'tazilah mengaku ikut Nabi. Maka nak membezakan antara golongan yang benar-benar ikut Nabi dengan golongan yang sekadar mendakwa ikut Nabi, itulah yang dikatakan, oh, Ahlussunnah wal Jamaah adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Jadi sama juga di sini. Memang asalnya adalah Muslimun, orang Islam. Tetapi kenapa diistilahkan Ahlussunnah wal Jamaah? Nak membezakan dengan firqah-firqah yang tergelincir daripada landasan yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka dari sini,
Dapat disimpulkan bahawa nama Ahli Sunnah wal Jamaah muncul pada akhir masa generasi sahabat. Istilah itu digunakan oleh para sahabat. Akan tetapi kalau isinya ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah itu lahir bersama dengan lahirnya Islam itu sendiri. Isi lebih awal lagi. Itu biasa. Misalnya usul fiqh. Adakah zaman sahabat ada usul fiqh? Kalau nama memang tak ada. Tapi adakah sahabat berfatwa sesuka hati, tidak ada kaedah? Ada kaedahnya. Kaedah itulah namanya usul fiqh. Adakah di zaman sahabat sudah ada ilmu hadis bagaimana pelajari sekarang dengan nama ilmu rijal, ilmu jarh wa ta'dil? Tak ada. Tapi adakah sahabat tidak mengkaji kepada kualiti para perawi? Adakah sahabat tidak menilai riwayat yang sampai kepada mereka? Sahabat amalkan. Jadi biasa isi ada. Macam tasawuf juga. Nama tasawuf. Mana ada zaman sahabat nama tasawuf? Tapi adakah sahabat tidak mengamalkan ajaran tasawuf? Membersihkan hati daripada sifat yang terkeji, menghiasi hati dengan sifat-sifat yang terpuji, mentahqiqkan makna ubudiyah, sentiasa muraqabah, sentiasa ada khasyah, sentiasa ada taubah. Itu sahabat amalkan. Jadi isi Ahli Sunnah wal Jamaah telah ada. Selahirnya Islam, itulah Ahli Sunnah wal Jamaah. Cuma namanya agak terkemudian, iaitu nama itu digunakan oleh generasi sahabat yang sighar, sahabat-sahabat yang junior, yang ketika Nabi SAW berjuang ke sana kemari, mereka masih lagi kanak-kanak. InsyaAllah malam besok siri yang keempat, bersamaan dengan 3 Ramadan ataupun masuk ke malam 4 Ramadan, kita akan bincangkan Al-Firqatun Najiyah, iaitu golongan yang selamat. Hadza wabillahi taufiqu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natar'adha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.